hukum hakam berkaitan dengan wanita ketika mandi haid, iaitu yang dibicarakan di sini adalah ayat 222, 223 Suratul Baqarah, yang mana menceritakan berkenaan wanita, hukum hakam yang berkaitan dengan iktizal, menjauhkan diri kita dengan, yakni orang lelaki dengan wanita yang dalam keadaan haid. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT pada malam ni kita bersama kembali dalam kuliah bulanan kita dalam membicarakan berkenaan tafsir ayat hukum, yang mana ini merupakan kuliah terakhir kita lah sebelum kita berhenti sebentar lagi, memberi ruang dan peluang pada kita untuk menempuhkan ibadah, sambil-sambil adalah pengisian-pengisian daripada para asatizah ataupun guru-guru yang lain di bulan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan kita telah mulakan persiapan dan persediaan kita bagi menghadapi bulan yang paling dimuliakan dalam Islam ini. Jadi pada malam ni insya-Allah kita akan sambung pada bab i'tizalun nisa fil haid, hukum hakam berkaitan dengan wanita ketika mandi haid, iaitu yang dibicarakan di sini adalah ayat 222, 223 Suratul Baqarah, yang mana menceritakan berkenaan wanita, hukum hakam yang berkaitan dengan iktizal, menjauhkan diri kita dengan, yakni orang lelaki dengan wanita yang dalam keadaan haid. Hukum hakam yang berkaitan dengan iktizal tu, menjauhkan diri. Macam mana nak jauhkan diri tu, apa takat mana yang tak dibenarkan dan apa yang berlaku sekiranya larangan tersebut dilanggar, itu yang akan dibicarakan. Setelah mana kita membicarakan sedikit tafsir ayat yang telah yang dikemukakan, iaitu 222 dan 223, iaitu firman Allah SWT, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa azam fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathhurn. Ayat yang menjadi topik perbahasan ulama di sini adalah wala taqrabuhunna, jangan kamu mendekatinya, hatta yathhur, sehinggalah mereka suci. Fa idza tatahharna fa'atuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nisa'ukum harthul lakum fa'atu harthakum anna syi'tum faqaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Yang mana telah kita ceritakan asbab nuzul ayat ni juga pada pertemuan yang lepas, macam mana
ayat ini diturunkan bagi mempermudahkan muamalah umat ini dengan kaum wanita yang mana sebelumnya disempitkan dengan dogma, dengan fahaman yang karut, iaitu wanita yang haid akan jatuh tarafnya, menjadi golongan yang hina, menjadi golongan yang jijik, yang perlu dijauhkan, yang perlu diasingkan. Ini telah disebutkan dalam asbabun nuzul ayat ni. Yang mana datangnya Islam ni, terutama hadis daripada isteri si Nabi SAW memberitahu bahawa perkara yang terjadi pada wanita ketika mana datang bulan bukanlah membawa kepada jatuhnya status, bukan. Tapi yang hanya berlaku cuma tidak dibenarkan adanya persetubuhan ataupun mubasyarah, berseronok-seronok ketika mana dalam situasi tersebut, ketika dalam keadaan tersebut sahaja, tak ada kaitan dengan masak, tak ada kaitan dengan bergaul dengan anak-anak, tak ada. Seperti mana yang difahami oleh masyarakat Madinah pada waktu itu, yang terpengaruh daripada fahaman Yahudi sendiri, iaitu mereka mempercayai wanita bila mana haid, maka mereka tak boleh, haram bagi mereka bergaul dengan isteri mereka sendiri. Bergaul, hatta anak sendiri pun tak boleh. Haram bagi mereka makan masakan wanita-wanita mereka, haram. Kiralah mak ataupun anak. Tak boleh bagi mereka ni buat apa sahaja muamalah, hatta bercakap sekalipun, dan mereka mesti diasingkan. Sehinggalah tempoh haid itu tamat. Jadi benda ni diperbetulkan dengan datangnya Islam, memperbetulkan fahaman ni. Yang tak dibenarkan hanyalah bersetubuh ataupun beristimta' sahaja. Adapun tidaklah terlalu longgar. Larangan tersebut adalah bersifat sederhana sebenarnya. Walaupun dia namanya larangan, nampak dia ada kesempitan di situ, tapi ia satu perintah yang sangat sederhana. Kerana tidak terlalu longgar, seperti mana kaum Nasara yang memahami bahawa wanita yang haid tidak ada apa-apa, tak ada masalah, hanya sama je ketika haid dan ketika tak haid, sama saja. Ketika suci sama status ataupun keadaan mereka, maka boleh dilakukan persetubuhan dan sebagainya. Jadi Islam tak sampai tahap tu, kerana Islam meyakini, kerana di dalam ayat sendiri telah menyebutkan, dalam ayat sini disebutkan kul huwa azza, katakanlah wahai Muhammad, pada haid tu ada azza, kotoran, benda yang jijik, benda yang kotor. Dan dari segi sains pun kita telah jelaskan bahawa banyak sekali pendapat daripada cendekiawan-cendekiawan sains yang menyokong pandangan ini. Jadi pada malam ni kita akan masuk pada perbahasan hukum yang terkandung dalam ayat. Antaranya disebutkan mallazi yajibul i'tizalah minal mar'ati halatil haid. Apa maksud tak boleh mendekati wanita? Apa maksud tidak boleh yang disebut dalam ayat wala taqrabuhunna, jangan kamu dekati wanita ini ketika mereka dalam haid. Apa maksud tidak boleh dekati ni? Jadi kita kena tahu apa yang tak boleh didekati dan siapa yang tak boleh dekati ni. Siapa yang tak boleh dekati ni? Bukanlah khitab ayat ni turun kepada semua orang, tapi turun larangan ni khusus kepada mereka yang bergelar suami lah. Bergelar suami. Namun secara umumnya ia perlu diketahui oleh semua orang, tak kira lelaki maupun perempuan. Tak kiralah dia ni seorang suami, dia ni seorang ayah, dia ni seorang datuk, dia ni seorang adik lelaki, abang. Perlu semuanya mengetahui hukum hakam berkaitan dengan haid. Seperti mana yang telah kita jelaskan, pertama supaya
kita dapat memastikan ahli-ahli keluarga kita dapat melaksanakan ibadah dengan betul. Nak memastikan agar mereka tidak langgar apa yang dilarang ketika mana dalam tempoh haid. Ayah-ayah kena tahu, anak abang-abang kena tahu, adik-adik ni kalau dalam haid apa yang tak boleh buat, dan dekat mana tempoh larangan ketika haid tu. Dan kemudian supaya kita ni tidak ditipu lah, bagi setengah anak-anak ataupun cucu yang jenis culas ataupun anak saudara yang jenis culas, supaya kita ni taklah ditipu bulat-bulat. Kadang kita nampak je pandai, tapi bila bab macam ni kita senang ditipu. Bila tanya dah semayang ke belum, apa yang jawapan anak tu bagi kita terima, sebab kita tak tahu. Kalau dia bagi saya dah cuti dah 3 bulan dah cuti, kita terima sebab kita tak tahu. Jadi supaya kita tak nampak bodoh lah, supaya kita tak nampak senang sangat diperkotak-katikkan. Itu sekiranya sekiranya kita ada dalam kalangan ahli keluarga yang meringan-ringankan syariat. Jadi pertama disebutkan apa yang dimaksudkan menjauhkan diri daripada wanita yang haid. Jadi ulama berbeza pandangan. Apa maksud wala taqrabun? Jangan kamu dekati mereka ni. Apa maksudnya? Pendapat yang pertama daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dan Ubaidah As-Silmani maksudkan bahawa yang wajib dijauhi ialah tubuhnya, seluruhnya. Yang kata Ibnu Abbas dan Ubaidah As-Silmani, yang wajib dijauhi daripada wanita yang haid ni, terutama suami ni, kena jauhi adalah tubuh dia. Kena jauhkan tubuh. Maksudnya bukanlah hanya tapi bukan maksud nak downgrade mereka, siapa yang seperti pemahaman Yahudi tadi. Tapi hanya jauhkan tubuh. Maksudnya tak boleh dekat-dekat dengan mereka. Yang mana yang disuruh adalah meninggalkan tubuh isteri daripada mubasyarah. Yang dimaksudkan menjauhkan sini adalah menjauhkan diri daripada melakukan mubasyarah, berseronok-seronok berantara isteri dan suami. Yang ini yang dimaksudkan. Bukanlah maksud jauh ni tak boleh sentuh, nak salam pun tak boleh, bukan. Yang dimaksudnya menjauhkan diri adalah jauh sejauh mubasyarah. Cium pipi pun tak boleh. Ni pandangan yang pertama lah, yang dinukilkan oleh Ibnu Abbas dan juga Ubaidah As-Silmani. Pandangan yang kedua, pandangan mazhab Hanafi dan juga Imam Malik mengatakan bahawa yang dimaksudkan disuruh jauh di sini adalah antara pusat dan lutut bagi isteri. Antara pusat dan lutut. Yang ni adalah larangan yang dimaksudkan di dalam ayat. Ini mengikut mazhab Abu Hanifah dan Malik. Yang mana tak boleh kita mubasyarah. Maksud selain pusat lutut boleh. Selain pusat lutut nak cium mulut ke, nak cium dahi ke, cium tangan ke, tak ada masalah di sisi dua mazhab ni. Adapun bagi mazhab Syafi'i, yang dimaksudkan di sini, yang dimaksudkan maudhi'ul aza, yang dimaksudkan dalam ayat tadi adalah wahwal farj faqat, faraj sahaja. Maksudnya antara pusat dan lutut boleh, tak ada masalah untuk bermubasyarah, berseronok-seronok, melainkan pada faraj sahaja. Kerana ini adalah orang kata pucuk pangkal lah perbahasan dalam ayat. Yang mana yang dilarang adalah bersetubuh sahaja. Bukanlah maksudkan yang dimaksudkan dengan istimta'. Maksudnya bukanlah yang dimaksudkan sini adalah selain daripada bersetubuh tak boleh. Yang dimaksudkan di sini adalah jelas-jelas yang dilarang hanyalah bersetubuh sahaja. Ini adalah pendapat banyak ulama, tapi antara mazhab yang menukilkan pandangan ini adalah mazhab Syafi'i sendiri. Antara alasan mazhab Syafi'i, antara alasan mazhab pertama tadi yang disebutkan, iaitu daripada Ibnu Abbas.
Apabila Allah memerintahkan wanita-wanita untuk dijauhi apabila mereka haid tanpa menyebutkan pengecualian, tak ada nas yang mengecualikan, maka itu membawa hukum semua sekali. Membawa hukum al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Apabila tidak ada istisna, apa sahaja dalil-dalil pengecualian dalam syariat, maka dimaklumi di situ bahawa dia membawa maksud semua. Ini seperti mana dalam hujah-hujah ulama berkaitan dengan bab am dan khas, dalam masalah usul fiqh lah, bab am dan khas. Contohnya, walaupun dalam Quran hanya sebut lahmal khinzir, daging, tapi itu bukanlah maksud kulit, tulang, apa lagi, darah, lemak, bukanlah maksudnya boleh dimakan ataupun boleh digunakan. Kenapa? Mengambil keumuman lafaz. Bukanlah maksudnya bila dalam hadis sebut jilatan anjing, yang dimaksudkan najis jilatan anjing, yang disebut dalam hadis jilatan anjing, bukanlah maksudnya kalau kencingnya, kalau beraknya, bulunya tidak ada masalah, bulunya dalam keadaan basah tak ada masalah kalau kita pegang. Ini yang dimaksudkan dalam hujah pendapat yang pertama. Jadi hujah pendapat pertama boleh jadi betul berdasarkan kaedah usul yang mereka pegang. Kata Imam Al-Qurtubi sendiri, walaupun pendapat ni janggal dalam kalangan ulama, tapi kerana ayat tu bersifat umum, maka ia boleh dikatakan satu sunnah juga untuk dipegang bagi umat Islam ni. Ini pendapat ni bukanlah disokong 100%, tapi Imam Al-Qurtubi kata boleh jadi betul juga. Boleh jadi betul. Maksud pendapat yang mengatakan kita tak boleh, bila disebut tak boleh berseronok tu daripada atas hujung rambut sampai hujung kaki, maka pendapat tu boleh jadi betul. Ni hujah pendapat pertama lah. Alasan mazhab kedua, disebutkan dalam hadis Nabi SAW daripada Sayyidatina Aisyah, kuntu aghtasilu ana wan Nabi SAW. Saya ni mandi bersama Nabi SAW. Aisyah mandi bersama Nabi min ina'in wahid, daripada bekas yang satu. Maksud di sini mandi sama-sama. Kilana, dan kami berdua, junubun wa kana ya'muruni fa'attaziru fayubashiruni wa ana haidun. Dan kami berdua waktu tu junubun, waktu tu kami duduk berjunub, dalam keadaan junub. Wa kana ya'muruni, dan Nabi memerintahkan saya pada waktu itu untuk bercawat. Fa'attaziru, bercawat, maksudnya pakai kain lah, pakai kain tapi tutup bawah sahaja. Fayubashiruni wa ana haid, dan baginda pun memeluk saya daripada belakang, sedangkan waktu itu saya sedang haid, maksud dalam keadaan junub. Ini antara hadis yang mengatakan pendapat yang kedua ni pun benar, iaitu mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Sama juga seperti mana hadis daripada Sayyidatina Maimunah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru nisa'ahu, biasa untuk berseronok dengan isteri-isterinya. Nabi biasa saja berseronok, berseraan dengan isteri-isterinya, fauqal izar, di bawah lapik. Izar ni kain lah, kain sarung. Berlapik lah maksudnya. Nabi biasa je berseronok, tapi ada berlapik. Wahunna haidun, dan kami waktu tu pun biasa, walaupun kami waktu tu dalam keadaan haid. Jadi hujah kedua pun berdasarkan hadis yang sahih juga. Ada pun pendapat mazhab Syafi'i yang mengatakan bahawa yang dilarang hanyalah faras sahaja, adalah berdasarkan hadis Nabi SAW. Isna'u kulla syai'in illa nikah, rawahul Muslim.
Nabi SAW sebut kan pada sahabat, isna'u, apabila kamu bersama dengan isteri, isna'u kulla syai', buatlah apa kamu nak buat, buatlah. Nak berciuman ke, nak berpelukan ke, buat. Illa nikah, melainkan nikah. Yang dimaksudkan, ditafsirkan nikah sini adalah bersetubuh ataupun berjima' pun berdasarkan hadis yang sahih juga. Dan dalam riwayat lain disebutkan, sebab pandangan Imam Syafi'i ni adalah berdasarkan fatwa-fatwa daripada Sayyidatina Aisyah sendiri. Pernah Sayyidatina Aisyah menceritakan, satu ketika Sayyidina Masruq bin Ajda, salah seorang daripada anak murid kesayangan Sayyidatina Aisyah, Sayyidina Aisyah, masa Sayyidina Masruq ni tabi'in, berguru dengan Aisyah. Aisyah anggap dia ni dah macam anak sendiri dah. Sayyidatina Aisyah memang tak ada anak, anggap Masruq ni macam anak sendiri. Dan sayangnya Masruq pada guru dia, sehingga kan dia menamakan anak dia sendiri, Masruq ada anak pun dinamakan dengan Aisyah. Kata Sayyidatina Aisyah, Masruq pergi ke rumah Aisyah lalu mengucapkan Assalamualaikum ala Nabi wa ala ahli baiti. Kemudian Aisyah berkata, Ya Aba Aisyah, wahai Aba Aisyah. Sayyidatina Aisyah kata, wahai Aba Aisyah, iaitu merujuk kepada Masruq. Selamat datang dan izinkanlah dia masuk. Lalu Masruq berkata, sesungguhnya aku ingin bertanya sesuatu tapi aku malu. Malu sebab ini hal berkaitan dengan wanita. Dan Aisyah berkata, katakanlah kerana aku adalah ibumu. Katakan je, sebab aku ni dah macam mak kamu dah. Mak kamu. Lalu tanyalah Sayyidina Masruq bin Ajda, katanya, apa yang dilarang bagi lelaki apabila wanita itu haid? Katanya, isna'u kulla syai', buatlah semua je. Tak ada masalah, buatlah semuanya. Kerana Nabi SAW pernah berkata, buatlah semuanya illa nikah, melainkan nikah je tak boleh. Bersetubuh sahaja tak boleh. Maka jelas lah. Dan disokonglah hadis-hadis ni bersama dengan sahabat-sahabat lain. Jadi dalam permasalahan ni ada khilaf lah dalam kalangan ulama' bahawa apakah ianya apakah apabila seorang wanita tu haid, suami tu apa yang dilarang bagi seorang suami, sama dilarang satu tubuh ke, ataupun dilarang antara pusat dan lutut ke, ataupun yang dilarang hanyalah bersetubuh sahaja. Ada khilaf dalam kalangan ulama'. Tapi tetaplah kita maklum sini bahawa larangan ni adalah larangan untuk mubasyarah. Larangan untuk mubasyarah. Bukanlah maksudnya bila larang pusat dan lutut, maksudnya bila larang satu badan, maksudnya langsung tak boleh sentuh isteri. Bukan, yang dimaksudkan sini adalah berseronok-seronok sahaja. Tadi tu isteri. Macam mana kalau seorang lelaki, apa hukumnya bagi seorang lelaki apabila isteri dia bermubasyarah dengan suami? Isteri pula berseronok dengan suami. Jadi dalam pendapat mazhab ada dua pendapat. Apabila isteri dia bermubasyarah dengan suami, ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahawa seorang isteri haram bermubasyarah. Mubasyarah ni kita faham bermesraan, berseronok-seronok, sentuh-sentuh bahagian-bahagian untuk tujuan berseronok. Ini haram hukum dia seorang isteri bermubasyarah dengan suami antara pusat dan lutut tanpa lapik. Tanpa lapik. Ini adalah pandangan Imam Ibn Hajar Al-Haytami, dan disebut dalam kitab Bushra Karim, Syarah Muqaddimah Hadramiyah. Pandangan yang kedua mengatakan tidak haram. Pandangan yang kedua, mazhab Syafi'i, mengatakan tidak haram bermubasyarah isteri berseronok dengan suami. Tadi yang kita sebut awal-awal tadi tu kalau isteri, suami dengan isteri. Sebab tu memang fokus ayat. Tapi ni kalau sebaliknya, isteri
buat pada suami pula. Contoh isteri tu haid, dia buat dengan suami, boleh tak? Jadi disebut di situ adalah tak boleh lah. Tak boleh mengikut pendapat yang pertama, pandangan Imam Ibn Hajar. Tapi pandangan yang kedua mengatakan boleh. Tidak haram bermubasyarah iaitu bermesraan secara seksual tanpa tanpa lapik di antara pusat dan lutut. Ini adalah berdasarkan pandangan yang kedua dalam mazhab Syafi'i iaitu Imam Ar-Ramli. Jadi ada khilaf. Dalam pandangan tersebut ada khilaf. Dan Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' mengatakan bermesraan dengan syahwat pada selain daripada faraj bagi orang yang bertakwa dan mampu menahan diri daripada berjima' sahaja. Maksudnya bagi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, orang yang nak bermesraan dengan isterinya, dia ada beza. Beza dari segi apa? Beza dari segi takwa. Macam mana dia mampu kawal hawa nafsunya. Bagi pandangan Imam Nawawi, maksud orang yang bertakwa, kalau dia boleh kawal hawa nafsunya, maka dia boleh bermesraan dengan isteri dia. Tapi dengan lapik. Dengan lapik. Apa pun dengan lapik. Kalau tanpa lapik tak boleh. Isteri tak boleh buat. Tapi kalau dia ni seorang yang tak tahan, kalau sentuh sikit habis lah. Dia dah lupa daratan. Isteri pegang sikit habis, terbabas lah. Kalau dia bukanlah jenis daripada orang bertakwa, maka haram bagi dia. Maksud dia termasuk kategori yang pertama lah, haram. Jadi bagi Imam Nawawi dia terbuka. Maksudnya dia bergantung pada keadaan orang lelaki tu. Kalau dia boleh kawal, dia seorang yang bertakwa, disebut dalam kitab Majmu', dia seorang yang takwa, tinggi keimanan dia, maka tak ada masalah. Dia boleh, isteri dia boleh pegang bahagian dia. Tapi kalau tidak, tak boleh. Sebab boleh bawa kepada yang paling yang orang kata tujuan utama larangan tersebut iaitu jima'. Yang itu yang paling disepakati, iaitu jima'. Apa pun dilarang bermain-main antara pusat dan lutut adalah jika hal itu dilakukan, maka akan mudah sekali berlanjut pada perkara yang haram. Jadi Aisyah sendiri mengatakan, Sayyidatina Aisyah sendiri mengatakan boleh kan, nak bermasalah antara pusat dan lutut sekalipun, mengikut pandangan Aisyah ataupun ikut pandangan mazhab Syafi'i, boleh. Tapi sekiranya dia tidak berlanjut kepada perkara yang dilarang. Kerana kata Aisyah, wa ayyukum yamliku irbah kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamlikul irbah. Adakah kamu punya iman ni, kamu boleh kawal kamu punya nafsu kamu ni seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kawal. Maksudnya walaupun Aisyah kata berdasarkan interaksi beliau sendiri dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi ada bermesraan dengan isteri-isteri baginda ketika tidur, ketika mandi. Tapi Nabi adalah seorang yang mampu mengawal nafsunya. Adakah kamu sama, kata Aisyah, adakah kamu sama seperti Nabi SAW boleh kawal? Maksudnya persoalan Aisyah ni ditujukan apabila seorang tu kalau dia mampu kawal, maka tak ada masalah. Kalau dia tak mampu kawal, maka lebih baik dijauhkan. Jadi Imam Nawawi berpegang dengan kata-kata Sayyidatina Aisyah ini. Okey. Pandangannya perbahasan seterusnya disebutkan mahyal kafaratu min atam ra'atah. Apa kafarah ni? Nak jadi cerita elak upaya terkena juga. Tak tahan, mungkin dah lama sangat tak buat ni. Mungkin dah lama tak bertemu isteri, ataupun dah lama tak balik rumah offshore contohnya. Kerja jauh-jauh, tiba-tiba balik-balik terus serang isteri kan. Terus terkam isteri, terus tak tanya dulu, buat juga. Maka apakah kafarah, apakah hukuman yang akan dikenakan bagi mereka yang menggauli isteri dalam keadaan haid? Wahyal haid
Ulama dah sepakat. Ulama dah sepakat menggauli isteri ataupun bersetubuh dengan isteri dalam keadaan haid, hukum dia haram. Dah sepakat. Tak ada khilaf. Yang khilaf tu tadi tu dia khilaf tu pertama, kalau isteri tu haid, bahagian mana yang kena jauh? Satu badan ke? Yang tu khilaf. Ataupun bahagian lelaki, bahagian mana yang boleh boleh tak berseronok antara pusat dan lutut? Orang lelaki. Isteri pegang-pegang bahagian bahagian peha dia, boleh tak? Itu khilaf. Kalau isteri pegang pipi, tak ada masalah. Tak ada masalah, sekalipun dia bersyahwat, tapi tak ada masalah lelaki. Tapi yang khilaf pun di situ. Tapi yang pastinya yang disepakati semua ulama, haram, hukum haram apabila suami ini bergaul dengan isteri, berhubung dengan isteri dalam keadaan haid. Tapi mereka berbeza pendapat tentang kafarah. Semua sepakat bersetubuh ketika haid haram. Tapi apabila dah buat juga, kafarahnya tu khilaf. Jumhur mazhab Maliki, Syafi'i dan Ahmad, Maliki, Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahawa orang yang bersetubuh isteri dalam keadaan haid tak ada kafarah, tak ada denda. Maksudnya orang yang bersetubuh isteri dalam keadaan haid, termasuk mazhab kita, mazhab Syafi'i, mengatakan bahawa kalau suami tu terbuat juga dengan isteri dia dalam keadaan haid, haram hukum dia. Haram, yang pastinya haram. Tapi kalau terbuat juga, tak ada kafarah. Maksudnya tak ada denda. Denda tak ada. Yang mana yang wajib dia buat adalah istighfar. Yastaghfirullah wala syai' alaihi. Tidak ada kafarah ke atas dia ni, melainkan dia wajib bertaubat. Tak nak buat lagi. Bukanlah maksud tak ada denda, tak ada denda, maksud lepas ni boleh buat lagi. Tak. Wajib untuk dia ni bertaubat. Kerana denda itu tidak memadai. Adapun mengikut mazhab Ahmad, mengikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mengatakan bahawa dia hendaklah bersedekah. Kafarah bagi orang yang mensetubuhi isteri dalam keadaan haid, wajib bagi dia ni bersedekah 1 dinar ataupun setengah dinar. Kerana dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, yatasaddaqu bidinarin atau binasfi dinar. Hendaklah dia bersedekah dengan 1 dinar ataupun setengah dinar. Ataupun dalam hadis lain, iza asabaha fid dam fadinarun wa iza asabaha fi inqita'id dam fanisfu dinar. Rawahu Abu Daud. Jika seorang bersetubuh dengan isteri dia yang sedang haid, dan jika dalam keadaan fiddam ni maksudnya waktu ada darah. Yang dimaksud di sini ulama kata waktu awal-awal haid. Kalau dia buat tu masa awal-awal haid, masa darah masih merah, maka dia kena 1 dinar. 1 dinar sekarang ni berapa? Berapa ringgit? Dalam 800, 900. Emas naik sekarang ni. Emas naik mendadak dalam masa sebulan ni. Jadi harga tu mengikut harga semasa lah. Yang pasti emas tu 1 dinar. Kalau dia setubuh dengan isteri waktu awal-awal haid, darah masih ada. Tapi kalau dia bersama dengan isteri waktu darah dah makin kering, maka dia akan dikenakan setengah daripada dinar emas. Dan sebahagian ahli hadis menyebutkan jika waktu dia setubuh adalah masih ada darahnya, maka wajib sedekah 1 dinar, dan jika darahnya sudah berhenti tapi masih dalam haid, maka setengah.
Dan yang pasti ulama mengatakan apabila persetubuhan berlaku, yang wajib membayar kafarah adalah si suami. Si suami sahaja, walaupun isteri yang menggoda kan, isteri goda abang ni, padahal dua-dua tu tahu isteri tu haid, dah berlaku, tak kisahlah apa alasan, terlupa ke apa, maka yang wajib membayar kafarah ini hanyalah suami sahaja, bukan isteri. Okay. Kata Imam Al-Qurtubi mengatakan bahawa alasan utama ulama tidak mewajibkan kafarah. Pandangan pertama tadi iaitu pandangan jumhur mengatakan kafarah tak wajib. Kerana hadis Ibnu Abbas. Kerana hadis Ibnu Abbas. Sedangkan hadis-hadis lain itu tidak boleh dijadikan alasan, dan zimmah, tanggungan itu adalah kembali kepada, iaitu jika tidak ada. Saya cari hadis Ibn Abbas. Itulah tadi dah hadis Ibn Abbas. Barang siapa yang bersetubuh dengan isterinya, maka dia akan dalam keadaan darah merah, maka dia kena 1 dinar. Jika tidak, maka tidak diwajibkan. Jadi ulama yang tak wajibkan ni, dia tak gunakan hadis ni. Dia tak gunakan hadis Ibnu Abbas tadi, iaitu hadis suruh bayar dinar tu sebagai wajib. Tapi mereka memandangnya wajib membayar 1 dinar ni. Jumhur memandang hadis suruh bayar 1 dinar ataupun setengah dinar tu adalah hanya sebagai perintah sunat. Perintah sunat yang mana bagi mereka yang berkemampuan, mereka mampu, maka hendaklah bayar dengan dinar. Tapi sekiranya tidak mampu, maka yang wajib bagi dirinya adalah hanyalah bertaubat sahaja. Okay. Kemudian disebutkan dalam ayat wala taqrabuhunna hatta yathur. Janganlah kamu dekati mereka ni, iaitu isteri-isteri kamu yang haid ni, sehinggalah mereka suci. Jadi dah pasti menjauhi isteri ketika mana haid ni hukum dia wajib. Tapi ulama berbeza pandangan berapa lama mereka perlu menunggu sehinggalah isteri tu suci kembali. Okay. Jadi ulama berkhilaf berkenaan tempoh haid ataupun tempoh larangan bagi seorang suami itu untuk menjauhi isterinya. Pandangan mazhab Abu Hanifah dan Imam As-Sawri, Imam Sufyan As-Sawri berpendapat bahawa paling sekejap bagi satu haid tu dikira adalah 3 hari, dan yang paling panjang adalah 10 hari. 3 hari maksudnya. So bila darah dah start keluar, dia tak dikira sebagai haid lagi. Sehinggalah mencapai hari yang ketiga barulah dikira sebagai haid. Itu adalah minimum bagi mazhab Imam Abu Hanifah, dan paling banyak adalah 10 hari. Berbeza dengan mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad mengatakan bahawa sependek-pendek, seminima bagi haid itu adalah 1 hari, dan sebanyak-banyak adalah 15. Adapun bagi mazhab Malik, mereka berpandangan bahawa tidak ada batas. Larangan ni tak ada batas. Haid bagi seorang wanita tu tak ada batas. Yang mana tak ada batas paling sekejap, tak ada batas paling lama. Paling lama dalam mazhab Malik. Kerana haid bagi wanita tu adalah mengikut adat. Yang minima dan paling maksima bagi wanita tu adalah mengikut adat diri masing-masing. Seorang wanita dengan wanita yang lain tak sama. Ikut diri masing-masing, tidak ada penetapan. Jadi itu yang kita boleh dapatlah gambaran. Sebab itulah dalam bab umrah haji, dalam bab muzakarah haji, muzakarah
haji kebangsaan lah. Yang mana mereka ni apabila dalam bab terutama bagi kes-kes terbaru ni lah berkaitan dengan selepas pasca PKP ni dah boleh umrah balik, fatwa mereka banyak berubah-ubah kerana berpandukan mazhab-mazhab yang pelbagai. Maksudnya tidak hanya tertakluk pada mazhab Syafi'i semata-mata. Okey, ayat wala taqrabuhunna hatta yathurn, sehinggalah mereka bersuci. Ayat ni menunjukkan bahawa haram, la taqrabun, haram untuk bergaul suami itu dengan isterinya ketika mana suci, ketika mana dia sedang haid. Hatta yathurn, sehinggalah mereka bersuci. Jadi ulama khilaf juga pada menceritakan berkenaan hatta yathurn, sehinggalah dia suci. Yang mana ada setengah pandangan mengatakan bahawa suci itu adalah selepas mandi, lepas mandi. Ada yang berpandangan bahawa kalau darah tu dah berhenti dah kira suci, maka boleh buat terus. Khilaf. Antara pandangan mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan bahawa boleh buat terus. Imam Abu Hanifah pandangan darah berhenti boleh terus buat. Adapun jumhur antara mazhab Syafi'i mengatakan bahawa selagi mana seorang wanita yang haid tu sekalipun telah berhenti haidnya tidak mandi, maka haram bagi lelaki ni. Dan kalau khusus bagi mazhab Imam Ahmad, sekiranya mereka tetap melakukan persetubuhan dalam keadaan mereka belum lagi mandi, isteri itu belum lagi mandi, maka tetap akan dikenakan kafarah. Itu khusus bagi mazhab Ahmad. Tapi bagi mazhab jumhur yang lain seperti mazhab Syafi'i antaranya, tetap haram bersetubuh ketika mana sekalipun telah tamatnya haid apabila wanita itu belum mandi. Tapi larangan itu adalah tidak membawa kepada kafarah. Jadi khilaf pula pada menyatakan berkenaan suci. Tadi khilaf pada menyatakan tempoh haid tu, ulama khilaf. Tapi ada juga pandangan lain dalam mereka berkhilaf pada berkenaan suci itu bagaimana. Jadi kita jangan pelik lah. Ada setengah mazhab ada yang lepas isteri habis terus buat. Kerana setengah mazhab membenarkan. Dan yang terakhir, hukum menyetubuhi isteri daripada duburnya. Seperti mana disebut dalam ayat, nisa'ukum harthul lakum fa'atu harthakum anna syi'tum. Isteri-isteri kamu itu adalah umpama kebun. Kebun untuk kamu ni bercucuk tanam. Fa'tu, datangilah mereka, harthul lakum, datangilah mereka ni anna syi'tum, ikut mana yang kamu suka. Seperti mana dalam bab asma' nuzul kita pada bulan lepas cerita kan, berkenaan wanita Ansar dia tak suka gaya-gaya lain ni, dia tak suka. Dia suka gaya biasa je. Kalau bersetubuh tu antara suami isteri suka gaya biasa je. Tak suka, bagi mereka buat cara lain ni haram, pelik. Jadi turunlah firman Allah, nisa'ukum harthul lakum fa'atu harthakum anna syi'tum. Buat je apa-apa cara, tidak ada masalah. Ada pun yang tetap diharamkan, ulama tetap sepakat berpandangan bahawa melakukan apa sahaja dibenarkan, melainkan yang tidak dibenarkan adalah melalui duburnya. Disebutkan dalam hadis, mendatangi kubul tapi daripada dubur maka tak ada masalah. Daripada belakang tapi dia punya sasaran tu tetap depan, tak ada masalah. Tapi kalau menyetubuhi daripada duburnya, maka ulama sepakat ianya haram. Cuma ulama khilaf pada hukuman yang dikenakan bagi orang yang menyetubuhi isteri daripada dubur. Imam Syafi'i meletakkan hukum liwat ni sama sahaja seperti hukuman had, hukuman hudud. Maka mereka yang liwat ni samalah, akan kena sama seperti hukum orang zina dan sebagainya. Akan direjam, akan di hukuman-hukuman yang samalah seperti zina.
Tapi bagi mazhab lain seperti mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan ianya sebagai hukuman ta'zir yang bergantung pada pemerintah. Jadi itulah sedikit hukum hakam yang terkandung, sedikit yang kita boleh nukilkanlah. Perbahasan-perbahasan ni ada dalam setiap hukum tu, tapi kita tak dapat bicarakan panjang lebar. Jadi cukuplah apa yang kita dapat bicarakan pada malam ni, yang mana yang mudah kita faham bahawa janganlah berlebih-lebihan dalam agama, dan dalam yang mana agama ini sudah cukup mudah, sudah cukup sederhana dan boleh diikuti oleh semua. Maka jagalah agama ini dan laksanakanlah seperti mana yang telah disarankan dalam syariat. Wallahu alam, yang baik itu datang dari Allah, yang buruk daripada diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.